الحمد لله القائل وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian, di bulan Ramadan yang mulia ini, marilah kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mematuhi segala suruhannya dan meninggalkan segala larangannya. Semoga kita mendapat kejayaan di dunia dan di akhirat. Khutbah pada hari ini adalah bertajuk Jom tunaikan zakat. Jom tunaikan zakat fitrah dengan ilmu dan kepahaman. Hadirin yang dirahmati Allah, zakat fitrah adalah satu ibadat yang berkait dengan harta. Biarpun ia disebut sebagai zakat badan, ini kerana kita dituntut untuk mengeluarkannya dengan satu gantang makanan, dan syarat untuk mengeluarkannya juga mestilah seorang itu mempunyai makanan yang mencukupi bagi dirinya dan tanggungjawabnya pada satu Syawal. Pada hari ini, untuk memberikan kemudahan kepada semua pihak, maka fatwa membenarkan kita mengeluarkan zakat fitrah dengan wang ringgit, iaitu nilai satu gantang Baghdad atau kira-kira 2.6 kg makanan asasi. Itu telah ditukarkan kepada harganya dengan nilai RM7 seorang. Oleh kerana zakat fitrah ini adalah satu ibadat yang melibatkan harta, maka sebaik-baiknya ia hendaklah ditunaikan dengan penuh rasa kemurahan hati. Tidak menjadi satu kesalahan bagi sesiapa pun untuk melebihkan harga bayaran zakat fitrahnya, kerana ia menggambarkan sikap seorang yang amat menyayangi kaum fakir miskin dan mengharapkan kegembiraan bagi mereka pada hari raya. Atas dasar itulah, fatwa juga menggalakkan agar kita menunaikan zakat fitrah mengikut harga beras, mengikut harga sebenar jenis beras yang kita makan, sama ada ringgit Malaysia 7 ataupun RM14 ataupun RM21 setiap orang. Perbuatan ini hakikatnya pernah dilakukan dalam kalangan sahabat Nabi SAW radhiyallahu anhum jami'an, yang mana mereka juga memilih untuk membayar zakat fitrah mengikut jenis makanan yang mereka makan. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, zakat fitrah juga mempunyai waktu yang ditentukan untuk ditunaikan. Umumnya umat Islam sering menunggu waktu yang terakhir untuk menunaikan zakat fitrah, khususnya pada pagi satu Syawal. Alasannya itulah waktu yang paling afdal untuk membayar zakat fitrah. Hakikatnya fatwa telah menyatakan bahawa membayar zakat fitrah itu boleh dimulakan lebih awal, iaitu bermula dari malam satu Ramadan sehinggalah di hari terakhir Ramadan. Perbuatan menangguhkan zakat fitrah sehingga ke pagi satu Syawal sebenarnya mempunyai banyak risiko. Antaranya, orang yang berkenaan boleh jadi terlupa menunaikannya kerana kesibukan persiapan di pagi raya. Boleh juga pihak penolong amil yang bertugas disibukkan dengan aktiviti-aktiviti lain, sehingga mereka juga sukar menerima bayaran saat-saat akhir. Malah sering terjadi resit kutipan zakat fitrah telah habis sehingga pihak penolong amil fitrah enggan menerima bayaran berkenaan. Risiko yang tidak dapat ditolak juga adalah pengisytiharan satu Syawal yang dilakukan sehari lebih awal dari tarikh yang dijangkakan, yang mana perkara ini telah berlaku pada tahun 2022, sehingga menyaksikan umat Islam menjadi kelang kabut untuk menunaikan zakat fitrah. Insiden pada tahun 2022 lalu menyaksikan saluran bayaran zakat fitrah melalui atas talian ataupun online yang diuruskan oleh lembaga zakat Selangor menjadi terlalu sesak, sehingga tidak mampu lagi menampung jumlah kemasukan untuk pembayaran. Akibatnya, ada umat Islam yang melakukan pembayaran zakat fitrah secara sembrono, malah ada yang tidak menunaikannya
kerana tidak sempat, dan termasuklah melakukan pembayaran ke aplikasi atas talian dari luar negeri Selangor. Laporan unjuran Lembaga Zakat Selangor berkenaan insiden berkenaan adalah menganggarkan bahawa anggaran zakat fitrah yang mengalir ke tempat lain ketika itu adalah sebanyak 2 juta ringgit. Perkara ini dapat dihindari jika kita menunaikan zakat fitrah lebih awal. Ingatlah bahawa Ibn Abbas radhiyallahu anhuma berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, barang siapa yang mengeluarkan zakat fitrah sebelum salat Sunan Idul Fitri, maka ia merupakan zakat yang diterima, dan barang siapa yang mengeluarkannya sesudah salat Idul Fitri, maka ia iaitu pahalanya merupakan satu sedekah daripada sedekah-sedekah biasa. Hadis riwayat Abu Daud, Ibn Majah dan juga Daruqutni. Kaum muslimin yang dirahmati Allah sekalian, zakat fitrah itu apabila ditunaikan dengan penuh kepahaman, maka ia dapat membantu kita untuk mencapai darjat takwa dalam berpuasa, sebagaimana yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui firman-Nya dalam surah Al-Baqarah ayat 183. Ini kerana antara bukti seorang itu sudah mencapai darjat takwa ialah ia menjadi sangat suka melakukan ketaatan dan amat takut melakukan kemaksiatan. Bukti seseorang itu sangat suka kepada ketaatan dapat dilihat kepada sikapnya dalam memberi sedekah, menyantuni fakir, miskin, mu'allaf dan mereka yang memerlukan. Bukti seorang itu amat takut melakukan maksiat juga dapat dilihat apabila dia sangat menjaga ibadah wajib seperti zakat fitrah dan zakat harta, takut mengambil hak orang lain yang ada dalam hartanya dan khawatir membiarkan saudara seagamanya terlantar, melarat dan menderita. Atas dasar itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahawa sedekah, iaitu termasuk zakat, itu adalah bukti keimanan seorang itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abu Malik Al-Asy'ari radhiyallahu an, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-salatu nurun, was-sadaqatu burhanun, was-sabru diya'un, wal-Qur'anu hujjatun laka aw 'alaika." Salat adalah cahaya, sedekah iaitu termasuk zakat adalah bukti, sabar adalah sinaran, dan Al-Quran menjadi pembelamu atau sebaliknya menjadi penuntutmu. Hadis riwayat Muslim. Imam An-Nawawi rahimahullahu taala dalam mensyarahkan hadis ini menyatakan, dinamakan sedekah itu kerana ia mempunyai satu akar kata yang sama dengan perkataan as-sidqu yang bermakna jujur, sehinggalah sedekah itu dapat menunjukkan kejujuran iman seseorang itu. Ini adalah bukti yang dimaksudkan itu. Beliau menyatakan dalam kitab Syarah Muslim, sedekah adalah dalil atas kebenaran keimanan seseorang. Itulah mengapa dinamakan sedekah, kerana sedekah itu menunjukkan jujurnya keimanan seorang dan buktinya kuat keyakinan seseorang itu. Kaum muslimin yang dirahmati Allah sekalian, apakah yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka yang sentiasa beriltizam melaksanakan tuntutan sedekah, termasuklah zakat fitrah ini? Lihatlah, Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan kita sebuah hadiah yang sangat istimewa di syurga, iaitu sebuah rumah yang boleh dipandang secara tembus mata, ibarat rumah kaca yang sangat indah. Hadis daripada Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, sesungguhnya di dalam syurga terdapat bilik-bilik yang tembus penglihatan, luarnya dapat dilihat dari dalamnya, dan dalamnya dapat dilihat dari luarnya. Kemudian berdirilah seorang Arab Badui, lantas bertanya kepada siapakah bilik itu disediakan wahai Rasulullah. Baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab, bagi mereka yang berkata baik, memberi makanan, termasuklah menunaikan zakat fitrah, rajin berpuasa dan mengerjakan salat kerana Allah di malam hari di saat manusia lain sedang terlena. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Lihatlah janji Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang berpuasa dan memberi sedekah, yakni memberi makan kepada orang lain, disediakan bagi mereka hadiah yang sangat istimewa, yang jika di dunia sudah pasti menjadi kemegahan yang tiada taranya. Demikianlah betapa zakat fitrah dapat melengkapkan puasa kita dan menjadi penanda aras tahap keimanan kita. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, sebelum mengakhiri khutbah hari ini,
Berikut adalah beberapa perkara yang boleh diambil ataupun dijadikan pedoman. Yang pertama, umat Islam hendaklah memahami bahawa zakat fitrah adalah ibadat yang menyempurnakan ibadah puasa dalam mencapai sifat takwa. Yang kedua, umat Islam hendaklah menunaikan zakat fitrah mengikut kemampuan diri, iaitu memilih harga fitrah yang sepatutnya bagi diri mereka dan menunaikannya lebih awal untuk mengelakkan risiko terlupa dan kesibukan di saat-saat akhir. Yang ketiga, umat Islam hendaklah menunaikan zakat fitrah dan zakat harta menerusi lembaga zakat Selangor kerana telah terbukti mereka berjaya menguruskannya dengan baik kepada asnaf yang berhak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa mathalul ladzina yunfiquna amwalahum ibtigha'a mardatillah وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير. Dan perumpamaan orang-orang yang membelanjakan hartanya kerana mencari keridhaan Allah dan untuk keteguhan jiwa mereka seperti sebuah kebun yang terletak di dataran tinggi yang diseram oleh hujan yang lebat, maka kebun itu menghasilkan buahnya 2 kali lipat. Jika hujan lebat tidak menyiramnya, maka hujan gerimis pun memadai, dan Allah Maha melihat apa yang kamu perbuat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.